Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Selasa 6 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai. Kita ikuti paparan utama petang ini. Semua projek sedang berjalan termasuk ECRL akan diteruskan. Pengundi dinasihat keluar mengundi ikut masa dicadangkan. Baik saudara, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Terengganu mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Baik saudara, kelulusan mutakhir projek Tempatan Banjir berjumlah 7 bilion ringgit. Daripada keseluruhan peruntukan, sebanyak 15 bilion ringgit tidak diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan akan diteliti semula supaya terdapat prinsip ketelusan dan mematuhi peraturan ditetapkan. Saya juga tekankan bahawa beberapa kelulusan mutakhir termasuk kelulusan Tempatan Banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion ringgit dan 7 bilion ringgit telah diluluskan tanpa proses tender secara teratur. Kerana itu melalui rundingan terus, saya telah minta hal tersebut tidak diteruskan, diteliti semula supaya ada prinsip ketelusan dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tambah beliau, ia membabitkan jumlah peruntukan yang besar dan keputusan meluluskannya secara rundingan terus dibuat dengan alasan untuk menyelesaikan masalah tempatan banjir. Namun begitu, tindakan itu akan menimbulkan masalah apabila ia tidak mematuhi peraturan dan membuka ruang untuk pihak tertentu mengambil kesempatan. Semua projek di bawah Kementerian Pengangkutan MOT akan diteruskan buat masa ini. Ia termasuk projek landasan rel Pantai Timur ECRL. Menteri Pengangkutan Anthony Lux Yufuk berkata ia turut membabitkan projek laluan lingkaran transit aliran massa 3 MRT 3 dan transit aliran ringan 3 LRT 3. Saya rasa apa yang pendekatan kerajaan kita ialah apa yang projek yang telah pun sedang dilaksanakan akan diteruskan, dan saya rasa projek-projek yang telah pun sedang berjalan itu kita kalau yang telah pun bermula, saya rasa tidak ada masalah untuk kita teruskan. Itu secara general lah. We have not go to the details yet. But I know that for fact, for Ministry of Transport, one major project, of course, there will be continuity, is ECRL. I've mentioned, even during the campaign, that in the event that we took back the government, this project will continue. Projek ECRL sepanjang 665 km itu dianggarkan menelan belanja sebanyak 50.27 bilion ringgit membabitkan jajaran 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Projek berkenaan dijangka beroperasi pada Januari 2027 dan boleh menampung 5.6 juta penumpang setahun.
Bagi menampung keperluan pasaran tempatan pada kadar segera, bekalan telur ayam akan diimport dari beberapa negara sumber. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalan terbabit akan dipastikan selamat dan menepati piawaian yang ditetapkan. Menterinya Muhammad Sabu memaklumkan import dilakukan bagi memastikan bekalan tidak terputus dan bukan dilaksana untuk memberi tekanan kepada pengusaha. Keperluan import akan dikaji semula setelah bekalan telur ayam kembali stabil. Beliau optimis isu kekurangan bekalan telur ayam dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Menjelang hari mengundi PRU 15 bagi Parlimen Padang Serai, Kedah dan Dewan Undangan Negeri Dun Tioman Pahang esok, pengundi dinasihat supaya keluar mengundi mengikut masa yang digalakkan serta tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkata ini bagi melancarkan proses pengundian. Seramai 132,955 orang pengundi bakal mengundi di Parlimen Padang Serai, manakala 28,108 orang di Dun Tioman. Pengundi diharap membuat semakan maklumat pengundian melalui portal semakan atau hubungi hotline SPR atau SEMAK melalui aplikasi My SPR SEMAK. Sebanyak 46 pusat mengundi dan 230 tempat mengundi iaitu saluran akan dibuka untuk pengundian di Parlimen Padang Serai. Manakala 17 pusat mengundi melibatkan 52 saluran mengundi dibuka bagi proses pengundian di Dun Tioman. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah selesai membuat persiapan akhir bagi hari pengundian Pilihan Raya Umum PRU P017 Parlimen Padang Serai esok. Tinjauan RTM di salah satu lokasi mengundi di Sekolah Kebangsaan Sungai Seluang Lunas Kulim mendapati semua persediaan diatur lancar. 12 saluran disediakan bagi pengundi di sekolah ini dan turut disediakan saluran 1 dan 2 untuk orang kurang upaya OKU juga warga emas. Sementara bagi saluran 3 hingga 12 disedia kepada pelbagai peringkat umur. Selain itu, SPR turut menyediakan kemudahan kerusi roda dan juga payung kepada pengundi yang hadir. Tempat pengundian ini akan dibuka seawal 8 pagi esok hingga 6 petang dengan kira-kira 80 petugas SPR yang akan bertugas di sini di bawah Ketua Tempat Mengundi iaitu Abdul Rahman Arifin. Hari pengundian Dewan Negeri N42 Tioman Pahang pula melibatkan 17 pusat mengundi dengan 506 petugas. Bagi pengundi di Dewan Negeri ini, penandaan dakwat pilihan raya akan dibuat pada jari kelingking tangan kiri pengundi. Ia berikutan pengundi di Dewan Negeri ini telah mengundi untuk kerusi Parlimen Rompin pada 19 November lalu dengan dakwat pilihan raya sudah dicelup pada jari telunjuk pengundi. Calon Pakatan Harapan PH Dr. Muhammad Sofi Razak melakukan pecutan akhir kempen PRU bagi Parlimen Padang Serai. Beliau mengharapkan masyarakat khususnya pengundi P017 turun beramai-ramai untuk mengundi esok. Meski hari mengundi jatuh pada hari bekerja, beliau bersama jentera PH dan BN optimis pengundi dapat menunaikan tanggungjawab mereka. Jentera PH dan BN sudah melakukan gerak kerja bersama dengan turun padang bertemu masyarakat. Sepanjang tempoh kempen dijalankan, Dr. Muhammad Sofi menjelaskan kebanyakan masyarakat yang ditemui menyuarakan pandangan mereka berkaitan isu-isu setempat. Beliau ditemui selepas beramah mesra bersama masyarakat setempat di Kulim. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Saudara, kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang ialah titah Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengenai produk seni di negeri itu. Perkembangan lanjut bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vanessa.
Ya, dia. Jabatan Penjara Malaysia disaran agar mengeluarkan produk seni yang berbeza bagi setiap penjara di Sarawak. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah setiap penjara yang terdapat di negeri ini perlu memfokuskan kepada pengeluaran satu produk signature seni seperti manik, anyaman, sulaman keringkam dan lain-lain. Memberikan cabaran tersebut kepada 6 penjara yang terdapat di negeri ini, Raja Permaisuri Agong bertitah beliau berharap cabaran tersebut dapat direalisasikan apabila baginda balik kampung ke Sarawak pada lawatan seterusnya. Jelas baginda penjara Puncak Borneo kini adalah pengeluar produk songket dan mencadangkan agar penjara lain memilih pengkhususan produk agar pengeluaran lebih tertumpu dan berkualiti. So I hope when I come back again to check on my prison product here, there's 6 prisons in Sarawak. I've already instructed them that each prison must do different Sarawak arts. So that means one will do the beadwork, one will do the basketry, one will do the weaving, one will do the keringkam and all that. So the 6 prisons in Sarawak, I'm challenging you to come up with every beautiful work because I know the Sarawak government will always support whatever you're doing. Raja Permaisuri Agong bertitah demikian pada perasmian lembaran emas Siri 2 Borneo Textile Symposium di Kuching. Dalam pada itu, baginda bertitah agar negeri-negeri lain mencontohi Sarawak dalam penganjuran simposium tekstil bagi perkongsian pandangan dan idea dan tidak terlalu bergantung pada simposium tekstil ASEAN. Setiap negeri perlu berusaha menganjurkan simposium kecil-kecilan untuk menjaringkan kerjasama agar semua pihak dapat melihat, belajar dan meniru cara penghasilan produk seni, kraf dan makanan yang berbeza untuk manfaat generasi akan datang. So we should meet more often. I think so. But maybe Sabah should do after this, or maybe Terengganu and Kelantan and Pahang. That's where all this arts and craft is. It should be about food, art and craft, and let this be a platform for all textile lovers and art lovers as well. Simposium Tekstil Borneo akan berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyumbangkan selendang keringkam Sarawak milik baginda kepada Kerajaan Sarawak. Titah baginda selendang keringkam tersebut dihadiahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai hadiah perkahwinan baginda berdua 36 tahun yang lepas. Bertitah pada majlis perasmian lembaran emas Siri 2 Borneo Textile Symposium di Kuching, Raja Permaisuri Agong menjelaskan baginda ingin menyumbangkan selendang berkenaan kepada Kerajaan Sarawak untuk dipamerkan di muzium negeri ini. And it is a Sarawak keringkam that was given to me from my husband. I'm proud today to present this back to the Sarawak. I know it's made in Sarawak. I would like to present it back to the government of Sarawak. Selendang berkenaan disampaikan kepada Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amah Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang yang kemudiannya diserahkan kepada Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ini merupakan kali kedua Raja Permaisuri Agong menyumbangkan koleksi peribadi baginda kepada Muzium Sarawak setelah menyumbangkan selai kain keringkam antik suatu masa dahulu. Warga kerja Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak disaran untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan serta menyokong aspirasi Kerajaan Perpaduan. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. So setiap jabatan, terutama Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak, kita haruslah meneruskan. Mana yang baik kita teruskan, mana-mana juga saranan daripada Yang Berhormat Menteri, kita akan ikutlah. Itu yang paling penting. Dan benda ini kita akan bincangkan. Kita tunggu di peringkat dasarnya bagaimana dibincangkan. Kita selaku kaki tangan awam haruslah mengikut dan melaksanakan tugas-tugas sebaik mungkin. Itu yang paling penting. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil yang memulakan tugas rasminya semalam.
Beliau yakin dengan kebolehan Ahmad Fahmi yang merupakan seorang pemimpin muda itu sekaligus diharap membawa sesuatu perubahan baharu dalam industri penyiaran pada masa akan datang. Nasrul Hakim berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Makan Malam Aloha Night, anjuran Kelab Rekreasi RTM Kuching. Beliau turut berharap lebih banyak program berkaitan aktiviti riadah, pemeriksaan kesihatan yang melibatkan semua kaki tangan jabatan secara keseluruhannya. Dalam pada itu, beliau berharap setiap kaki tangan juga akan meneruskan semangat bekerjasama dalam melaksanakan tugasan hakiki agar kualiti penyampaian tetap dijaga dan dilaksanakan dengan sempurna. Majlis Bandaraya Miri MBM terus mengiktiraf agensi kerajaan, pertubuhan tempatan, badan bukan kerajaan dan individu yang turut sama menjayakan visi dan misi MBM menerusi semangat dan tindakan dalam pelbagai aspek. Ke arah itu, Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang berkata, bagi menghargai sumbangan pihak berkenaan, pihak MBM menganjurkan anugerah Datuk Bandar Miri bagi mengenal pasti, mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada mereka yang layak. Adam Yee berkata usaha dan teladan pemenang-pemenang itu akan menjadi inspirasi kepada lebih ramai lagi pihak untuk memajukan Bandaraya Miri pada masa akan datang. Adam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pujut menambah pelbagai acara ikonik dapat dilaksanakan oleh pihak MBM dengan penyertaan dan kerjasama semua pihak seperti perarakan Christmas Bandaraya Miri, Bazar Terbuka Kongsi Facai, Pesta Mei Miri dan sambutan ulang tahun Bandaraya Miri. Jelasnya langkah ini sekaligus mempromosikan Bandaraya Miri sama ada dalam Malaysia atau luar negara. Beliau dalam pada itu memuji pihak yang telah membantu MBM memperolehi pengiktirafan yang terbaru iaitu Anugerah Emas Bandaraya Lestari Malaysia Timur, Majlis Pelancongan Malaysia. Adam Yee berucap merasmikan Majlis Anugerah Datuk Bandar Miri 2021-2022 di Miri. Beliau juga berkata MBM juga akan terus mempromosikan Bandaraya Miri sebagai hub ekonomi yang bertenaga dengan menjalinkan hubungan erat dengan negara-negara jiran termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina selain syarikat-syarikat diplomatik lain. Pada majlis itu, beliau menyampaikan 28 anugerah kepada para penerima. Dua lelaki maut manakala seorang wanita cedera dalam kemalangan jalan raya melibatkan 3 buah kereta dan sebuah lori trailer di Jalan Bau Lundu awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak dalam laporan berkata, kejadian kira-kira pukul 7.56 pagi, 3 lelaki lain turut terlibat dalam kemalangan jalan raya berkenaan bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Dua lelaki yang maut merupakan penumpang kepada salah sebuah kereta terlibat manakala wanita yang cedera adalah pemandu kereta berkenaan. Identiti dua mangsa yang maut di lokasi kejadian belum didedahkan dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Sementara wanita yang cedera telah dibawa ke Hospital Lundu untuk rawatan. Sementara itu, 7 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang selepas kediaman mereka musnah dalam satu kebakaran di Kampung Sitang, Jalan Mambung, Kuching petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan kesemua penghuni rumah berkenaan termasuk 2 kanak-kanak bagaimanapun tidak mengalami kecederaan dalam insiden tersebut. Dalam kenyataan itu turut memaklumkan pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.35 petang. Seramai 7 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Siburan digegaskan ke lokasi kejadian serta turut dibantu 3 pasukan bomba sukarela Simpok. Operasi pemadaman selesai pada pukul 7.09 malam. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Baik saudara, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Silakan Shazlinda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa iaitu amaran angin kencang serta laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan perkapalan yang telah ditandakan dengan warna kuning. Itu melibatkan kawasan perkapalan Kondor, Reef North dan juga layang-layang.
Amaran ini berkuat kuasa sehingga 12 Disember 2022 dan harus diingatkan bahawa keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan Gema Radar pada ketika ini. Dilihat keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, dan kita dapat lihat keadaan hujan ini di dua bahagian, itu melibatkan kawasan di negeri-negeri di pantai barat bermula daripada negeri Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga pantai barat negeri Johor. Dan juga hujan turut dilihat di satu dua tempat melibatkan pantai timur, itu meliputi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, juga di sekitar Johor Timur. Dan keadaan hujan di sebelah pantai timur dijangkakan akan berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri-negeri di pantai barat dijangkakan keadaan hujan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Menjelang malam nanti, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia, dan juga di hujan sebentar tadi akan berakhir di sebelah negeri-negeri pantai barat. Bagi keadaan hujan di sebelah Malaysia Timur pula, pada ketika ini hujan masih lagi sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Sarawak, terutamanya di bahagian barat dan juga bahagian tengah negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, keadaan hujan dilihat pada ketika ini melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga di sekitar sandakan negeri Sabah. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi ramalan cuaca di sebelah malam, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga utara negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula dijangkakan keadaan cuaca cerah pada malam nanti sehingga keesokan paginya. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, kita ke negeri di bawah bayu. Antara paparannya, pembangunan bandaraya pesisir air perlukan strategi terbaik. Terus bersama rakan penyampai Redwin Robin untuk perinciannya. Silakan Redwin. Baik dia. Simposium antarabangsa berkaitan pembangunan dan pengurusan bandaraya persisiran air yang dianjurkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu perlu dijadikan platform perbincangan lebih mendalam bagi membangunkan bandaraya pesisir air selain memperkasa perancangan dan strategi pengurusan yang baik dan lebih berdaya tahan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap simposium ini dapat menemui garis panduan dan kriteria sesuai untuk pembangunan di bandaraya pesisiran air tanpa menghilangkan nilai sejarah dan warisan serta tidak menjejaskan alam sekitar. Justru katanya pihak berkuasa tempatan memerlukan perancangan pembangunan dan pengurusan bandaraya persisiran air yang komprehensif dan berdaya tahan, menyentuh beberapa aspek menyeluruh seperti memperkasa populasi, memperkemas infrastruktur, mengoptimum sumber sedia ada termasuk elemen budaya dan sejarah. Demikian ucapannya sempena Simposium Antarabangsa berkaitan pembangunan dan pengurusan bandaraya pesisiran air 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir.
Sempena majlis ini, DBKK turut melancarkan tiang multifungsi yang pertama di Kota Kinabalu, termasuk mengumumkan bangunan ibu pejabat DBKK sebagai bangunan kerajaan liputan dalam bangunan 5G pertama di Malaysia Timur. Dan kita berharap dengan adanya smart pole ini dia akan dikembangkan lagi ke tempat-tempat yang lain. Saya dipahamkan tadi bahwa smart pole ini dia akan cater di around bangunan bandaraya Kota Kinabalu. Saya dimaklumkan bahwa 21 smart pole telah pun diluluskan oleh Dewan Bandaraya. Dan tujuan anda construction. Dan by the time nanti Kota Kinabalu will be covered with ini 5G ini. Datuk Abidin yang juga Menteri Bertanggungjawab terhadap DBKK menambah liputan bagi sebuah tiang multifungsi adalah dalam radius sekitar 1 kilometer. Sabah berjaya mendapatkan semula 1/3 laluan penerbangan terus antarabangsa yang dimilikinya sebelum bermula pandemik COVID-19 sepanjang April hingga Disember tahun ini. Menurut kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah STB, Nuridah Osman, pencapaian itu merupakan petanda baik bahawa sektor pelancongan di negeri ini semakin pulih. Menurut Noredah, laluan udara merupakan aspek yang sangat penting memandangkan 90% pengunjung ke negeri ini tiba melalui perkhidmatan tersebut. Justru STB akan meneruskan kerjasama rapat bersama semua syarikat penerbangan untuk mengekalkan mahupun membuka laluan antarabangsa baharu bukan sahaja ke Kota Kinabalu, malah lapangan terbang lain di negeri ini. Dalam perkembangan berkaitan, semalam Malaysia Airlines menyambung semula penerbangan terus Taipei-Kota Kinabalu. Ia susulan langkah Taipei membuka sempadannya kepada pelancong antarabangsa sekaligus memansuhkan sekatan kuarantin wajib bagi mereka yang tiba di wilayah itu. Penerbangan MH069 tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA dari lapangan terbang antarabangsa Taoyuan, Taiwan kira-kira pukul 8 malam. Ini menjadikan jumlah penerbangan terus antarabangsa ke Sabah kepada 6 iaitu selain Incheon, Singapura, Manila, Bandar Seri Begawan dan Bangkok. Sebelum penularan COVID-19, Sabah dihubungkan ke 20 bandar rantau Asia Pasifik melalui China, Brunei, Filipina, Jepun, Australia, Singapura, Korea Selatan, Indonesia dan Taiwan melalui penerbangan terus berjadual. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN KSH terus komited melaksana tindakan mengawal selia bekalan dan harga barang kawalan dan keperluan asas di setiap peringkat rantaian bagi memastikan keberadaan bekalan barang terutamanya telur ayam. Berdasarkan tinjauan sekitar Kota Kinabalu dan Penampang, bekalan telur ayam masih ada di pasaran. Sekarang ni Omega ya, di mana-mana pun supermarket selalu saya masuk Omega yang ada. Memang kami perlu yang biasa punya habis kami untuk meniaga punya. Yang biasa tu susah, tapi yang sekarang ni yang kebanyakannya Omega. Yang telur biasa lah itu, yang Omega tu mahal sikit lah. Kalau boleh, kami sebagai suri rumah inginkan telur yang grade biasa berharga RM13. Itulah yang kami harapkan. Kami harap supaya hantar setiap hari lah ke supermarket. Menurut pengarah KPDN KSH Sabah, Georgie Abbas, pihaknya akan terus menjalankan pemeriksaan bertujuan membenteras aktiviti menyorok barang kawalan dan memastikan keberadaan bekalan sentiasa mencukupi dan mudah diperoleh pengguna pada harga berpatutan. KPDN KSH Sabah melantik 170 peruncit dan 89 pemborong daerah terpilih di seluruh Sabah bagi memantau kedudukan bekalan barangan keperluan asas di Sabah. Ia akan menjadi penanda aras terhadap bekalan barang keperluan asas di negeri ini. Peniaga sekali lagi diingatkan untuk mematuhi peraturan ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian akan dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.
Tunas Asas Bola Sepak TABS Sabah akan diperluas ke seluruh Sabah mengikut permintaan daerah yang memerlukan perkhidmatan TABS. Ia bertujuan memastikan pembangunan bola sepak akar umbi terus diperkasa agar Sabah mempunyai ramai pemain pelapis yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Setakat ini, TABS berjaya melahirkan beberapa pemain ternama Sabah, antaranya Rozaimi Abdul Rahman, Bobby Gonzalez dan Sabri Sahar. Kita akan memperluaskan lagi pada masa akan datang. Mungkin kalau ada permintaan daripada daerah-daerah lain di luar Kota Kinabalu, manakala kita sekarang ni pun mempunyai kolaborasi dengan kelab profesional Sabah FC yang sentiasa bersama kita untuk membantu menjayakan program ini. Beliau ditemui RTM ketika sesi latihan Tunas Asas Bola Sepak Sabah dijalankan di Padang Sukma Likas, Kota Kinabalu. Menurut Lokman, sambutan dan sokongan ibu bapa pelatih sangat menggalakkan untuk memastikan anak-anak mereka dapat mengikuti latihan asas bola sepak sekaligus mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan. Sehingga kini terdapat 1,000 pelatih lingkungan usia antara 6 hingga 16 tahun berdaftar dengan TABS. Latihan TABS diadakan setiap Sabtu dan Ahad bermula 7.30 hingga 10 pagi di Padang Sukma Likas, Kota Kinabalu. Baik, sekian paparan dari Negeri Dua Bayu untuk petang ini, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti Berita Wilayah bersama dengan Dia. Teruskan Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Baik, saudara, kaunter pemeriksaan pandu lalu Jabatan Imigresen Labuan di Terminal Feri Kenderaan mula beroperasi hari ini. Tinjauan RTM mendapati rata-rata pengguna memberi reaksi yang baik mengenai operasi kaunter tersebut. Ini kerana pemandu kenderaan dan penumpang termasuk penunggang dan pembonceng motosikal hanya perlu mengemukakan tiket feri dan dokumen pengenalan diri tanpa perlu turun daripada kenderaan sebelum masuk ke feri. Jadi hari ini saya baru keluar sejak dia dilancarkan. Jadi saya rasa macam drive-thru ni memudahkan. Kita duduk dalam kereta kan, daripada semua mau kena turun, berbaris di kaunter tu, amat memudahkan. Alhamdulillah. Harap diteruskanlah macam ni. Memang lebih bagus daripada yang sebelum. Sebab sebelum tu semua pemandu dengan yang penumpang akan menurun dan beratur. Terutama orang yang dewasa, yang senior dengan budak, dengan baby. Jadi kalau drive-thru memang senang untuk memudahkanlah untuk semua. Memudahkan orang dari Labuan lah. Immigration membuat pemeriksaan orang dari Labuan. Memudahkan orang naik feri direct lah, drive-thru ni kan. Untuk first day, saya rasa kaunter drive-thru ni sangat-sangat memudahkan, sangat-sangat menyenangkan. Tidak perlu lagi berbaris panjang lah. Jadi boleh terus bagi pemeriksaan sini dan terus masuk feri. Baik, saudara, bagi memastikan keterjaminan dan kelangsungan bekalan makanan, konsep pertanian pintar digunakan. Perinciannya dalam lintas langsung dari Terengganu petang ini. Muhammad Rashidi, Muhammad Isa, teruskan dengan laporan anda. Bagi melestarikan dasar agro makanan negara, teknologi pintar diguna dalam sektor pertanian. Antara diberi penekanan Jabatan Pertanian Terengganu ketika ini penanaman melon manis menggunakan teknologi terbabit. Pengarahnya Datuk Zulkifli Amin Mak Jusoh berkata penggunaan internet pelbagai benda IoT digunakan dalam penanaman buah terbabit. Konsep pertanian pintar itu diusahakan 10 peserta menerusi projek yang bermula Januari lalu di daerah Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Besut. Cuma kita tengok peranti-peranti dia tu kita bantulah. Nah, dari segi modem dia, dari segi dia panggil detektor dia dekat tanaman-tanaman tu, macam mana detektor tu boleh menghantar maklumat ke dalam telefon dia, dan di situlah dia boleh bertindak apa yang perlu dilakukan. Maknanya dalam telefon pintar tu semua arah-arahan dibuat menggunakan sistem, dan alhamdulillah setakat ni kalau dia tak ada di kebun pun dia boleh buat bekerja dalam telefon dia.
Penggunaan aplikasi dibangunkan sebuah syarikat telekomunikasi itu akan diperluas kepada lebih ramai petani di negeri terbabit. Dalam pada itu, Jabatan Pertanian Terengganu berharap Menteri Baharu yang dilantik menerajui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dapat memantapkan lagi dasar agromakanan negara. Harapan saya lah pada kabinet baru, kita tengok macam mana untuk mempergiatkan lagi ekonomi, seterusnya untuk menambah lagi kesejahteraan rakyat Malaysia. Maknanya kita push lagi lajulah pada apa yang ada pada dasar ni sebenarnya. Nah, maknanya Malaysia menuju ke arah pertanian yang berteknologi tinggi, untuk menghasilkan makanan yang selamat dimakan dan bernutrisi. Maknanya rakyat Malaysia selepas pada ni, maknanya kita nak jamin macam mana rakyat Malaysia mendapat bekalan makanan yang cukup dan berkhasiat. Minggu lalu, Perdana Menteri menerusi pengumuman Jemaah Kabinet menamakan Muhammad Sabu sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Program menyemai kasih rakyat mekar oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN perlu dimanfaatkan orang ramai termasuk warga Terengganu yang tinggal di kawasan luar bandar. Ia menawarkan kemudahan daftar kelahiran, kematian dan kad pengenalan serta khidmat nasihat tanpa perlu ke kaunter. Pengarah JPN Terengganu Muhammad Nasir Karim berkata Mekar merupakan program turun padang bertujuan membantu masyarakat yang mempunyai kekangan untuk hadir berurusan di pejabat JPN. Membolehkan masyarakat kita yang tidak dapat hadir ke mana-mana kaunter JPN di seluruh negara dapat membolehkan kami turun kepada mereka ini yang memerlukan perkhidmatan daripada JPN. Sebagai contohnya, warga emas yang tidak dapat bergerak ataupun pesakit terlantar ataupun masyarakat kita yang OKU, kelainan upaya. Jadi dengan hebahan ini kita berharap masyarakat kita akan mendapat maklumat dan membolehkan perkhidmatan kita ni maklumatnya sampai kepada golongan-golongan ini. Beliau berkata demikian di program menyemai kasih rakyat Mekar JPM Terengganu bersama komuniti setempat di Kuala Terengganu. Bagi meningkatkan tahap kesedaran komuniti terhadap kelestarian alam sekitar, Yadim Terengganu melancarkan aktiviti street dakwah sukarelawan cinta alam. Program dengan konsep gotong royong itu dianjur bertujuan memastikan khazanah alam sentiasa terpelihara. Program dilaksanakan di Pantai Teluk Ketapang. Ia turut disertai lebih 30 sukarelawan dan 70 pelajar MRSM Zon Timur. Pengarah Yadim Terengganu Nasrul Hadi Saidin berkata orang ramai diberi plastik untuk mengisi sampah sarap yang berada di kawasan pantai. Cenderahati menanti mereka sebaik plastik berisi sampah sarap diserah kepada urus setia. Dalam tempoh 2 jam, 30 plastik penuh muatan bekas makanan dan minuman, botol kaca dan ranting pokok berjaya dikumpulkan. Sekian paparan berita dari Terengganu. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi dari Terengganu. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Status Pulau Tioman di Pahang sebagai salah satu destinasi pelancongan utama di Malaysia tidak dapat disangkal lagi. Selain keindahan pantai dan aktiviti laut, pulau yang mempunyai 7 perkampungan itu turut mempunyai daya tarikan lain. Wartawan Anas Maknur ada laporannya. Setiap kali tiba musim monsun, semua aktiviti berkaitan laut seperti snorkeling dan menyelam di pulau ini akan dihentikan atas faktor keselamatan. Bagaimanapun, ada tarikan lain di sini yang mampu memuaskan hati pengunjung sekiranya bercuti di Pulau Tioman. Ia termasuk kewujudan spesies bunga gergasi yang juga spesies baharu Rafflesia tiomanensia. Jurupandu tempatan Razlan Mat Shah atau Pak Lan berkongsi lokasi kedudukan Rafflesia atau bunga pakma yang dilaporkan hanya mekar selama 5 hari dalam setahun. Satu lagi susah orang nak jumpa dia. Dia kena tunggu 9 bulan, kemudian dikembang sekejap 5 hari, 6 hari tu kala dia dah hilang. Dia tak kita orang tak akan dapat, okey aku nak pergi Tioman nak tengok Rafflesia.
saya tak boleh janji kamu siapa yang bernasib baik. Beliau yang berpengalaman membawa pelancong menyusuri kawasan hutan yang menghubungkan Kampung Tekik dan Juara juga memaklumkan terdapat 4 spesies kameleon boleh ditemui di kawasan hutan ini. Saya turut bertuah apabila terserempak dengan kawanan kameleon dragonhead ketika menyusuri hutan. Selain itu, terdapat juga spesies basilis, grandis dan tuhon. Ya, dekat dunia ni ada lebih kurang 119 spesies kameleon. Kat Tioman kita ada 4. Kita ada dragonhead, kita ada tuhon, kita ada basilik dan grandis. Memang senang nak jumpa kalau dia. Kita ada yang special punya Ganocephalus camaleontinus, itu adalah endemik Tioman yang saya dapat kampung dia. Sehingga kalau pergi tu insya-Allah lah. Ya, saya tak pernah miss lagi jumpa dia. Selain pantai dan perkampungan yang terdapat di Pulau Tioman, tarikan terbaru yang boleh diterokai pelancong pastinya kehidupan liar yang terdapat di hutan Pulau Tioman ini. Jika anda ke sini, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan alam. Anas Parnol, RTM. RM3.2 juta diperuntukkan Kerajaan Negeri Johor bagi pelaksanaan 6 program insentif peningkatan hasil padi. Inisiatif merupakan sebahagian usaha meneruskan agenda jaminan bekalan makanan negeri dalam menjadikan Johor sebagai periuk nasi selatan. Menurut Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Datuk Zahri Sarip, Johor mempunyai 10 kawasan tanaman sawah padi. Ia diusahakan secara individu dan berkelompok di 5 daerah, membabitkan keluasan 2,254 hektar. Pengeluaran hasil sawah di Johor menunjukkan peningkatan jika dibuat perbandingan antara musim utama. Untuk rekod pada tahun 2021 dan 2022, jumlah hasil sawah adalah berjumlah 4,746 tan. Manakala musim utama tahun 2021 dan 2022, jumlah hasil sawah adalah 6,225 tan per musim. Peruntukan insentif membolehkan hasil padi terus meningkat. Ia turut dibantu faktor komitmen petani dan pengurusan sawah yang teratur serta sistematik. Datuk Zahri berkata demikian pada persidangan Dewan Negeri Johor di Iskandar Puteri. Kesiapsiagaan Johor hadapi banjir. 777 pusat pemindahan sementara PPS dikenal pasti di negeri itu. Kerajaan negeri juga sudah mengenal pasti sejumlah penyedia makanan kering dan basah untuk memastikan bekalan makanan buat penduduk terjejas kekal terjamin. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Khairin Nisa Ismail Elias Mat-On berkata, 75 pembekal barangan kering dan 70 pembekal makanan bermasak dikenal pasti bagi setiap daerah. Kadar catuan bekalan makanan di PPS yang diuruskan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah mengikut kuota ditetapkan iaitu RM25 seorang sehari bagi makanan masak berkawah atau berbungkus. Beliau menjelaskan demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15. Persiapan lain, kerajaan negeri termasuk penyelenggaraan logistik, penyediaan stok bekalan bencana di semua stor bencana daerah dan senarai petugas melibatkan warga kerja JKM dan sukarelawan kebajikan. Kerajaan Negeri Melaka bercadang membangunkan aplikasi Melaka Super Apps ke arah Melaka Digital dalam tempoh 4 tahun akan datang. Menurut Esko Kanan Pelaburan, Perindustrian Pembangunan Koperasi dan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, aplikasi itu akan menempatkan semua maklumat berkenaan negeri termasuk sejarah, kawasan pelancongan dan sebagainya. Kerajaan Melaka akan mempelawa mana-mana teknologi yang boleh membawa apps yang terbaik mengikut kaedah yang dikehendaki oleh kerajaan negeri. So kita akan pilih yang terbaik. So kalau kita bangunkan sendiri, we spend a lot of money. So we are actually looking for partner for these apps. So we can bagi dia orang sharing
dalam bentuk revenue dan dia provide kita the best. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Persidangan Antarabangsa Smart Melaka 2022 di Bandar Hilir. Persatuan Pengguna Negeri Kedah KEK menyambut baik pengumuman kerajaan untuk menurunkan harga telur ayam. Presidennya Muhammad Yusufzal Yusof berkata selain dapat meringankan beban rakyat, khususnya B40, beliau berharap bekalan telur mencukupi bagi menampung keperluan pengguna. Apabila kerajaan mengumumkan penurunan harga terhadap telur, kita pengguna ni menyambut baiklah. Kita mendengar suara-suara pengguna di laman-laman sosial dan saya sendiri turun ke padang. Kita berjumpa dengan pengguna, kita nampak respon baik positif daripada semua kalangan pengguna. Kita Persatuan Pengguna Kedah sangat berharap selain daripada penurunan harga telur ni, kita harap supaya kerajaan memastikan bahawa bekalan telur ini mencukupi kepada rakyat. Menurutnya, ketiadaan bekalan itu menyebabkan terdapat kenaikan harga terutama peniaga yang menggunakan bahan berasaskan telur. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menerima bayaran zakat perniagaan dan pendapatan berjumlah 2.98 juta ringgit daripada 4 syarikat korporat kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak di Istana Cangkat Persekutuan di Kuala Kangsar. Bank Simpanan Nasional yang diwakili Ketua Pegawai Perniagaannya Mujibur Rahman Abdul Rashid menyerahkan jumlah bayaran tertinggi 2.3 juta ringgit diikuti Affin Islamic Bank Berhad yang diwakili pengerusi Affin Islamic Bank Berhad Musa Abdul Malik RM325,000. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa turut menyerahkan RM227,872 menerusi pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Perak Muhammad Rosli Haji Basri. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad dan Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad RM124,249 yang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Malaysia Keluarga Berhad iaitu Nur Azman Zainal. Hadir sama orang kaya Bendahara Sri Maharaja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin, orang kaya Sri Adika Raja Shah Bandar Muda Datuk Sri Muhammad Osman Zainal Azim, yang di-Pertua MAPIK Tan Sri Muhammad Anwar Zaini, anggota MAIB Profesor Datuk Dr. Ansari Ahmad dan Ketua Pegawai Eksekutif MAIB Syahrul Azam Syari. Perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 4 petang, jumlah penduduk terjejas banjir berkurang kepada 58 penduduk daripada 13 buah keluarga. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di daerah Hilir Perak iaitu PPS Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak. Sementara itu, PPS Sekolah Agama Rakyat Padang Serai di daerah Manjung ditutup secara rasmi pada pukul 10 pagi tadi. Baik saudara, desas-desus mengenai destinasi Nafuzi Zain pada musim depan akhirnya terjawab selepas bekas pengendali Terengganu FC TFC itu akhirnya diumum sebagai Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman KDA-FC. Ia sekaligus menamatkan spekulasi dalam kalangan penyokong setia hijau kuning itu mengenai pengganti kepada Aidil Syarin Sahak bagi musim 2023. Pelantikan Nafuzi itu diumumkan pemilik majoriti KDA-FC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar pada satu majlis di House of Sankenari, Kompleks Alur Star tengah hari tadi. Menurut beliau, Nafuzi akan mengikat kontrak selama 2 tahun bersama Kedah. Tambahnya, pengendali berusia 44 tahun itu dipilih berdasarkan kemampuan, kepakaran dan kemahiran yang dimiliki ketika bersama TFC. Mengenai cabaran Sankenari musim depan, Tan Sri Dr. Muhammad Daud memaklumkan pihaknya telah menyediakan bajet yang mencukupi bagi melengkapkan senarai 25 pemain termasuk pemain import. Bajet masih lagi bajet yang sederhana.
tidak ada penambahan yang banyak. Kita tambah dalam beberapa juta sahaja untuk kita melihat bagaimana menguruskan pasukan Under 23. Dan kita bertekad untuk mengambil 3 orang pemimpin untuk bersama dengan Under 23. Di peringkat Liga Super pun kita akan ambil 6 orang untuk bersama kita, dan itu akan melipatkan sedikit bajet daripada tahun lepas. Cuma kami di peringkat manajemen dan juga coach, kami masih berfikir untuk mengambil 5 sekaligus ataupun 6 sekaligus atau 5+1 berdasarkan kepulauan masa depan, ada kecederaan, mungkin tak fit, mungkin tak serasi, so ada satu reserve yang boleh kita ambil pada pertengahan tahun. Pada majlis itu, KDAFC turut memeterai memorandum persefahaman bersama beberapa rakan strategik, antaranya Koperasi Anak Kedah Berhad. Hadir sama pada majlis tersebut Ketua Pegawai Eksekutif KDA, Kamal Idris Ali. Kepada petani oleh tokoh korporat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari bukan bertujuan menamatkan empayar perniagaannya. Sebaliknya, ia dilakukan demi kebajikan pesawah, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Perdana Menteri, bayaran RM10 juta bulan ini dan RM50 juta lagi pada tahun hadapan dipersetujui Tan Sri Syed Mokhtar hasil rundingan yang berlangsung dengan baik. Ahli korporat itu boleh membuat keuntungan melalui perniagaan dalam sektor lain, termasuk pelabuhan Tanjung Pelepas. Bukan maksud saya nak robohkan empire dia, tetapi saya kata buatlah keuntungan, dan saya bagi jaminan mana-mana pelabuhan di Johor, Tanjung Pelepas, saya akan mengarahkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan akan cari jalan bantu supaya dapat diperbaiki, ditambah, tak ada masalah. Perdana Menteri sebelum ini membidas pelanjutan tempoh konsesi Bernas yang mempunyai kuasa untuk memonopoli import beras. Klinik Saringan Bergerak Nasional Etika bakal menjelajahi 11 negeri bermula hari ini. Menerusi program memogram percuma fasa kelima itu, seramai 50,000 wanita disasarkan untuk pemeriksaan awal kanser payudara. Perinciannya bersama Siti Nurul Husna Bohari. Program pemberian mamogram secara percuma kepada wanita bandar dan juga luar bandar telah memasuki fasa yang kelima. Berbezanya untuk kali ini adalah klinik bergerak yang berada di belakang saya ini yang bakal menjelajah ke 11 negeri, daerah demi daerah bagi membantu lebih ramai wanita golongan B40 untuk melakukan pemeriksaan awal kanser payudara. Ia sekaligus memberikan pendedahan kepada mereka yang berada di luar sana dan juga sebagai satu langkah untuk menyelamatkan lebih ramai nyawa. Setakat ini, program hasil kerjasama Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM dan etika itu telah berjaya menyaring 23,000 wanita. Kita telah memilih untuk membuat program ini bersama dengan NCSM untuk menolong wanita-wanita yang tidak berkemampuan supaya mereka dapat detect kanser ini dari awal. Datuk Karu beberapa kali menyebut bahawa early detection save life. Tapi kalau mereka datang di peringkat 3 dan 4, usaha-usaha untuk menyembuhkan mereka agak berkurang, dan itu juga akan memberi kesan dari segi bebanan kos rawatan terhadap wanita-wanita ini menjalani kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Klinik bergerak ini adalah inisiatif terbaru bagi membawa fasiliti kesihatan kepada penduduk yang suka mendapatkan kemudahan berkenaan. Ia dilengkapi troli kecemasan serta kelengkapan lain seperti Automated External Defibrillator AED, katil pemeriksaan, liang oksigen bagi tujuan kecemasan serta panel solar yang mampu bertahan selama 8 jam. Dan tahun ini kami rasa bahawa kita perkasakan lagi dengan memberikan saringan di kawasan yang terpencil ini. So tujuan truk ini dia akan bergerak ke 11 negeri di semenanjung Malaysia, ke dalam sekurang-kurangnya kawasan yang memang
saya kira susah ditembusilah. Tak ada hospital besar yang berdekatan. Siti Nurhusna Bukhari, RTM. Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh tidak berhasrat memperkenalkan program baru di kementerian yang diterajuinya itu. Sebaliknya, akan memperkasa program sedia ada demi kelancaran arena sukan negara. Menurut Hana, fokusnya ketika ini adalah menjaga kebajikan atlet, mewujudkan persekitaran sukan yang selamat dan memastikan ia dapat diakses kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Selalunya orang akan rasa kalau ada pimpinan baru mungkin ada program baru semua, tapi saya tak ada hasrat untuk memperkenalkan program-program baru dulu. Saya nak dengar dan saya nak cari jalan untuk memperkasakan program sedia ada. Selain itu, beliau turut menyatakan komitmennya dalam memperkasa golongan belia menerusi libat urus yang erat bersama kementerian lain. Ini merangkumi lebih kurang 17 kementerian yang lain. Okey, jadi saya perlu ada banyak engagement dengan kementerian yang lain untuk pastikan ada kesinambungan. Kita tak bekerja secara silo. Kita tak bergerak secara persendirian. Kita nak bekerjasama dengan kementerian yang lain dan topik utama untuk belia saya adalah untuk restoration and rehabilitation. Hana ditemui pada sidang media selepas memulakan tugas secara rasmi di Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya. Selain diberi taklimat oleh pengurusan tertinggi KBS, beliau memberitahu akan mengadakan perjumpaan bersama atlet-atlet negara bagi mendengar keperluan mereka. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM berhasrat mengadakan kunjungan hormat dengan Menteri Belia dan Sukan baharu Hana Yuh dalam masa terdekat. Presidennya Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata kunjungan itu bertujuan memberi gambaran sebenar kemelut yang melanda persatuan berkenaan sejak setahun lalu serta membentangkan hala tuju sukan sepak takraw negara. Jelas Datuk Muhammad Sumali PSM ada menerima jemputan untuk mengadakan perbincangan dengan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Mastaf dan pejabat Pesuruhjaya Sukan, namun ia masih tertangguh sehingga kini. Justru pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Belia dan Sukan untuk menyampaikan maklumat daripada pihak PSM. Isu ni saya ingat biar saya selesaikan dulu di peringkat dalaman PSM dengan YB Menteri Belia dan Sukan dulu. Itu yang paling terbaiklah. Supaya YB Menteri yang baru tu tahu isu-isu terkini dan kenapa kemelut dia timbul. Itu dulu yang perlu diperjelaskan. Beliau ditemui pada majlis makan malam Kejohanan Sepak Takraw Kebangsaan Piala Emas Kir Johari 2022. Sebanyak 15 pasukan akan berentap dalam kejohanan tersebut yang telah bermula semalam hingga 11 Disember di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan ini, Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.